Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Muhammad Ibrahim 19 BI 01004. Saya Hasirah binti Ahmad Tarmizi bernombor metrik 18 BI 01043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhanis binti Zahan, nombor matrik 19 BI 01038. Saya Nur Hidayah binti Azizan, nombor matrik 19 BI 01008. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Khadijah binti Muhammad Fuzi, nombor matrik 18 BI 01071. Okey, pada video kali ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai status pensijilan makanan laut yang diawet. Okey, pertama sekali kita pergi kepada pengenalan terhadap pengawetan makanan laut. Okey, makanan laut ni ia adalah satu sumber protein terpenting di seluruh dunia, terutamanya seperti ikan yang memiliki kriteria yang mudah rosak dan membusuk. Kemudian pengawetan pula ia adalah untuk mempertahankan jangka hayat makanan laut selama mungkin dengan menghalang mikroorganisma seperti kulat dan juga bakteria berbahaya. Kemudian oleh itu prinsip terhadap pengawetan makanan laut ni ia adalah supaya ia dapat menambahkan lagi daya tarikan terhadap makanan laut serta dapat mempertingkatkan lagi industri pemakanan dan membolehkan masyarakat dapat merasai makanan laut yang berasal dari seluruh pelosok dunia tanpa batasan geografi. Kemudian kehalalan sesuatu makanan adalah berdasarkan kepada zat dan sifat sesuatu makanan yang dinyatakan secara terperinci melalui Al-Quran dan juga Sunnah. Oleh itu di dalam Al-Quran ayat surah Al-Maidah ayat yang kelima di mana Allah SWT telah berfirman, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati dari laut sebagai bekalan bagi kamu untuk dinikmati kelazatannya. Ayat tersebut menegaskan bahawa semua binatang laut adalah halal kecuali yang beracun dan berbahaya kepada keselamatan jiwa manusia. Okey, kita tengok kepada nama-nama makanan laut yang selalu diawet. Okey, yang pertama ada ikan. Ikan ni dia memiliki nutrisi yang tinggi seperti protein, vitamin dan omega 3. Okey, ianya bergantung pada jenis ikan tersebut. Okey. American Journal of Clinical Nutrition dia menyatakan bahawa ikan ni perlu diambil sekali hingga 2 kali dalam masa seminggu. Okey. Ia juga melaporkan bahawa ia tergantung kepada jenis masakan yang kita masak. Contohnya, jika ia dikukus ataupun direbus, ia tidak mengurangkan nutrisi yang terdapat dalam ikan, dan jika dia digoreng, dikeringkan atau diawet, ia akan menyebabkan nutrisi dalam ikan tersebut berkurang. Okey, seterusnya kita lihat kepada udang. Udang antara makanan laut yang tinggi kolesterol namun tetap mengandungi suplemen mineral. Udang ni dia memiliki kandungan lemak yang sangat rendah, iaitu sekitar 100 kalori per 10 gram. Okey, udang sekar tinggi dengan vitamin B12 yang sangat diperlukan oleh tubuh badan manusia bagi pembahagian sel. Okey, udang juga boleh mencegah penyakit jantung, diabetes dan juga tekanan darah tinggi. Ia juga mengandungi anti-inflamasi. Okay, selain itu adalah sotong. Sotong ini juga mengandungi omega 3, tembaga, zinc, vitamin B serta sodium. Ia juga merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh badan manusia. Okey, kandungan tembaga yang terdapat dalam sotong sangat penting untuk metabolisme, penyerapan, penyimpanan serta pembekuan sel darah merah. Okey, vitamin B yang terdapat dalam sotong ini dia dapat memberi kalsium untuk menyihatkan tulang. Okey, antara nama-nama makanan yang saya sebutkan tadi merupakan makanan laut yang selalu diawet, contohnya dikeringkan atau ditimkan. Okey, seterusnya kita tengok bahan-bahan pengawet yang digunakan dalam satu proses pengawetan. Yang pertama ada asid propionat, iaitu asid ini selalu digunakan untuk mengelakkan pertumbuhan kulat dalam ajuan. Okey, yang kedua adalah asid sitrik, di mana asid ini sebatian asid organik yang berbentuk kristal ataupun serbuk putih. Okey, dia adalah bertujuan untuk mencegah pengaburan pelbagai makanan seperti ikan. Okey, yang ketiga adalah garam blank, dan ia merupakan larutan garam. Lepas tu berfungsi sebagai pengawet untuk memproses makanan. Yang keempat adalah garam dapur. Okey, garam dapur ni garam yang selalu kita lihat di dapur, iaitu dia tidak berwarna dan kadang-kadang kekuningan sikit warna dia. Dan garam dapur ini selalu digunakan untuk pengawetan ikan. Okey, dan yang kelima adalah garam sulfat, di mana garam ini digunakan untuk dalam makanan untuk mencegah ragi, bakteria dan warna kecoklatan ketika dimasak.
Okey, pertama sekali, kaedah pengawetan makanan laut ni dia dilakukan ke atas bahan makanan seperti ikan gelama, ikan cecaru, duri, sepat, pari, udang kering dan lain-lain lagi. Ini adalah untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma seperti kulat dan bakteria terhadap makanan laut tersebut supaya ia dapat dihalang lah. Kemudian terdapat beberapa kaedah kepada pemprosesan makanan laut yang diawet. Antara kaedah-kaedah pengawetan yang sering dilakukan dalam pemprosesan makanan laut di Malaysia adalah dia ada 4. Kita boleh tengok kat sini. Yang pertama adalah melalui kaedah pengeringan, yang kedua melalui kaedah pengasapan, yang ketiga kaedah pembekuan, yang keempat, kaedah penggaraman. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbezaan di antara kaedah-kaedah pemprosesan bagi makanan laut. Yang pertama kita dapat lihat sini, kaedah yang pertama iaitu melalui kaedah pengeringan. Okey, kaedah pengeringan ni terhadap makanan laut seperti ikan kering dan lain-lainnya perlu diperap dengan air garam dan dibersihkan terdahulu sebelum dijemur, kemudian disusun di atas pemindai di bawah cahaya matahari seharian untuk dikeringkan. Okey, kelebihan bagi kaedah pengeringan ni, dia untuk memberikan makanan laut tu tidak mudah reput dan boleh disimpan lebih lama serta boleh dibawa ke mana-mana. Okey, kemudian kaedah yang kedua melalui kaedah pengasapan. Kaedah pengasapan makanan laut yang diawet adalah dengan cara mengeringkannya di atas api, kemudian haba daripada asap api tersebut akan mengeringkan makanan laut itu. Penggunaan bahan bakar yang digunakan ialah daripada bahan-bahan organik seperti tongkol jagung, sabut kelapa ataupun ampas tebu yang dikatakan paling baik untuk pengasapan makanan laut. Okey, kelebihan bagi kaedah pengasapan ni pula, dia untuk memberikan warna yang lebih menarik di samping dapat memanjangkan lagi masa penyimpanan dan selain dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma seperti kulat dan lain-lain terhadap makanan laut tersebut lah. Okey, bagi kaedah pemprosesan yang ketiga pula adalah melalui kaedah pembekuan. Okay, kaedah pembekuan ni dia dianggap sebagai cara pengawetan yang ideal untuk memelihara kualiti makanan laut dengan menggunakan kerak ais yang melindungi makanan laut dari dehidrasi. Tanpa kerak ais tersebut, tekstur, bau dan rasa makanan laut itu akan berubah dan menjadi rosak. Okey, untuk kelebihan bagi kaedah pembekuan ni untuk mengekalkan tahap kesegaran struktur asal tisu makanan laut tersebut serta rasa dan juga bau yang busuk. Maksudnya dia nak kekalkanlah tahap kesegaran produk tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah penggaraman, di mana kaedah penggaraman ni dia menggunakan garam kasar dan ditaburkan ke atas makanan laut tersebut. Lalu disusun secara berlapis-lapis. Kemudian setiap lapisan makanan laut itu akan diselangi lapisan garam dalam kuantiti yang sebanyak seperti 20% hingga 25% garam lah yang digunakan. Kemudian kelebihan bagi kaedah penggaraman ni pula, dia nak membantu untuk menyerap air dari makanan laut tersebut dan dia nak halang bakteria kerana bakteria ni dia tak akan dapat bertahan dalam persekitaran yang sangat masin. Oleh itu kaedah penggaraman ni digunakan bagi pengawetan makanan laut. Saya akan membentangkan tentang status makanan laut sebelum dan selepas diproses. Okey, makanan laut adalah sumber makanan manusia yang terdiri daripada ikan, udang, ketam, sotong dan berbagai lagi. Okey, haiwan ini antara haiwan yang saya sebut tadi, dia kadang-kadang dijadikan baja untuk tumbuhan ataupun makanan untuk ternakan ikan. Halal ke makanan laut sebelum diproses ni? Okey, yang pertama, makanan laut sebelum diproses adalah antara makanan yang diyakini halal. Kenapa? Sebab dia datang daripada laut. Dalam Islam ada cakap makanan daripada laut antara makanan yang halal dan boleh dimakan. Lepas tu kedua, dia tidak perlu disembelih. Jadinya kita hanya perlu membersihkan dan boleh makan. Okay, seterusnya kita nak tengok makanan laut selepas diproses. Okey, banyak kaedah proses makanan laut yang dijadikan makanan yang diawet. Contohnya ikan masin. Ada yang menjadikan suplemen, minyak ikan, bukan makanan-makanan kering sahaja. Status makanan laut selepas diproses tak akan berubah dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah makanan tersebut mesti diproses menggunakan alat yang bebas najis dan mengikut syarak. Yang kedua, semasa dalam proses atau menyimpan, mestilah tidak bercampur dengan apa-apa makanan yang tidak memenuhi hukum syarak dan garis panduan yang ditetapkan. Dalam makanan yang diproses ni, dia akan dicampurkan bahan-bahan aditif dan bahan aditif tersebut adalah bahan aditif yang dibenarkan. Dan setiap makanan diproses, tiada keraguan atau syubhah, semuanya boleh dimakan. Sos tiram di belah kiri ini adalah sos yang ditiru oleh syarikat lain. Dan ini adalah sos palsu bukan daripada syarikat Adabi. Di dalamnya terkandung beberapa bahan yang tidak halal. Okey, baiklah. Kita pergi kepada prosedur untuk mendapatkan sijil halal JAKIM. Yang mana prosedur ni kita boleh lihat dalam manual prosedur persijilan halal yang telah dibangunkan oleh JAKIM. Okey.
kenapa JAKIM membangunkan prosedur halal dan juga Malaysian Standard ni adalah untuk memudahkan ataupun memberikan kefahaman kepada orang ramai mengenai konsep halal yang disokong dengan standard-standard berikut, iaitu yang pertama adalah amalan penghilangan yang baik, good manufacturing practice GMP. Yang kedua adalah amalan kesihatan yang baik, good hygiene practice GHP, dan juga analisa kemudaratan dan titik kawalan kritikal, iaitu hazard analysis and critical control point HACCP. Okey. Dalam manual tersebut, dia ada juga telah menetapkan beberapa syarat-syarat ataupun keperluan-keperluan yang perlu dipatuhi oleh pemohon ataupun pengilang yang ingin menjalankan perniagaan. Okey, sekiranya pemohon ataupun pengilang yang menjalankan perniagaan, apa-apa jenis perniagaan, tak kisahlah perniagaan melibatkan makanan darat ataupun makanan laut bagi tujuan untuk memproses, pengawitan, pembungkusan dan penyimpanan. Okey, kita boleh lihat kepada keperluan pertama, iaitu keperluan khusus. Okey, dalam keperluan khusus ni, bagi produk makanan atau minuman ataupun makanan suplemen, dia mestilah mematuhi Malaysian Standard, iaitu MS 1500 2009 yang mana dalam Malaysian Standard ni, dia melibatkan makanan halal yang melibatkan pengeluaran, penyediaan, pengendalian dan juga penyimpanan, yang mana pemohon ataupun pengilang dia mestilah mematuhi kumpulan khusus yang pertama ni. Okey, yang kedua, kumpulan khusus yang kedua adalah mengenai akta. Okey, pemohon ataupun pengilang dia mestilah mengetahui tentang akta apa yang digunakan untuk dalam persijilan halal, iaitu akta yang pertama adalah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan juga Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Okey, sebagai tambahan, sekiranya pengilang itu menjalankan bahan makanan, pemprosesan, pengawitan melibatkan perniagaan makanan laut, dia mestilah mengetahui juga iaitu Akta Perikanan 1985. Okey, kita pergi kepada keperluan khusus yang ketiga pula yang melibatkan Keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam atau fatwa yang diwartakan oleh negeri dan lain-lain peraturan dan garis panduan berkaitan. Kiranya mesti mendapatkan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan ataupun mana-mana garis panduan yang telah ditetapkan oleh negeri-negeri itu mesti dipatuhi lah. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat persijilan halal yang perlu dipatuhi oleh setiap pemohon ataupun pengilang yang ingin memohon persijilan halal, yang mana yang pertama kita boleh lihat iaitu setiap perniagaan yang dijalankan, perniagaan tersebut mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun lain-lain agensi kerajaan yang terlibat dengan industri halal. Ini bagi memudahkan sekiranya pemohon itu ingin membuat perniagaan dan perniagaan dia telah berdaftar di SSM, dia mudah untuk mendapatkan sijil halal. Okey, yang kedua pula iaitu pemohon tu juga dia mestilah mempunyai lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan, iaitu PBT atau surat akuan daripada agensi kerajaan. Ini sebab kalau pemohon ataupun pengilang itu mempunyai lesen perniagaan yang sah daripada PBT, ia memudahkanlah untuk seorang itu memohon sijil halal. Dan sekiranya berlaku pemeriksaan premis makanan ataupun pengilang dia ataupun kilang yang perniagaan dia dilaku pemeriksaan, ini dapat membantu seorang itu daripada terkena saman. Okey, seterusnya kita pergi kepada premis atau kilang perniagaan tersebut. Dia mestilah beroperasi sepenuhnya terlebih dahulu sebelum permohonan dibuat dan hendaklah mengeluarkan atau mengendalikan produk halal sahaja serta mestilah mematuhi standard halal yang telah ditetapkan. Okey, kat sini nak cakap perniagaan tu mestilah beroperasi sepenuhnya terlebih dahulu dan mestilah mematuhi standard halal dan perniagaan dijalankan adalah berdasarkan perniagaan yang halal sahaja.
Okey, tadi saya dah terangkan mengenai keperluan khusus dan juga syarat-syarat yang perlu dipatuhi dan juga diketahui oleh pemohon ataupun pengilang mengenai sijil halal. Okey, sekarang ni kita pergi kepada keperluan umum pula yang perlu dipatuhi dan juga diketahui oleh pemohon dan pengilang bagi mendapatkan sijil halal. Yang mana keperluan umum yang pertama adalah melibatkan keperluan bahan mentah ataupun ramuan ataupun bahan bantuan pemprosesan yang mana bahan mentah ataupun ramuan tersebut mestilah bersumberkan daripada sumber yang halal. Okey, seterusnya, bahan mentah yang digunakan sekiranya dia menggunakan bahan mentah berasaskan haiwan, bahan mentah tersebut mestilah mempunyai sijil halal yang sah. Tetapi kalau sekiranya bahan mentah tersebut tidak mempunyai sijil halal yang sah, pemohon ataupun pengilang dia mestilah menyatakan secara spesifikasi ataupun secara terperinci mengenai bahan mentah yang digunakan, iaitu dia mestilah menyatakan komposisi bahan, carta alih dan juga sumber bahan mentah. Okey, seterusnya, ketika pemohon dan juga pengilang ni mengisi borang permohonan untuk mendapatkan sijil halal, pemohon tersebut dia mestilah menyatakan secara terperinci mengenai senarai bahan mentah, bahan bantuan pemprosesan, produk dan juga menu yang mana digunakan untuk perniagaan dia dan juga ataupun dalam proses dalam kilang dia mengenai proses pengawitan, pemprosesan, kiranya bahan mentah yang digunakan untuk perniagaan mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada keperluan umum yang kedua mengenai kerja pemprosesan yang mana keperluan umum yang perlu diketahui dalam kerja pemprosesan ni adalah melibatkan semua produk yang dipohon hendaklah dihasilkan secara konsisten serta mempunyai rekod pengeluaran yang telah dikemas kini. Kiranya pemohon tersebut dia mestilah menggunakan, kiranya produk yang digunakan tu mestilah secara konsisten, yang mana dihasilkan secara konsisten dan produk itu mestilah telah dicatat ataupun pengeluaran produk tersebut mestilah telah dikemas kini. Okey, seterusnya, semasa penyediaan dan juga pengendalian pemprosesan, pembukusan, penyimpanan ataupun pemindahan bahan mentah ataupun produk tersebut, pemohon dia mestilah menepati kesemua keperluan dan hukum syarak dan bersih mengikut amalan penghilangan yang baik iaitu GMP dan juga amalan kebersihan yang baik GHP. Okey. Seterusnya, yang last sekali untuk pekerja pemprosesan ni, kalau bagi pengilang yang melakukan pemprosesan bahan makanan laut ataupun bahan makanan darat lah kiranya, semua jenis bahan makanan, dia mestilah tidak boleh ada pencampuran di antara bahan mentah ataupun produk dengan bahan atau unsur yang tidak halal atau yang diragui status halalnya, dan pengangkutan yang digunakan hendaklah untuk produk halal sahaja. Yang mana untuk menghantar barang tersebut ataupun produk tersebut mestilah menggunakan pengangkutan yang mengangkut barang halal sahaja. Dia tidak boleh bercampur di antara bahan yang tidak halal dan juga halal. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada keperluan umum yang ketiga iaitu keperluan bagi segi pembukusan dan pelabelan, yang mana setiap label pembukusan bahan makanan tersebut hendaklah dicetak dengan terang dan jelas serta tidak mudah dipadamkan. Okey, seterusnya, label pembukusan tersebut mestilah mengandungi maklumat-maklumat mengikut peraturan, akta dan juga standard berkaitan standard yang berkaitan lah kiranya, seperti nama produk, logo halal Malaysia berserta nombor Malaysian Standard iaitu MS dan juga nombor rujukan fail iaitu 10 angka terakhir dan juga kandungan bersih yang dinyatakan dalam sukatan metrik iaitu unit SI, dan lain-lain perkara penting yang perlu diambil kira dan diambil tahu oleh pemohon dan pengilang bagi pembukusan dan pelabelan produk bahan makanan mereka. Okey, seterusnya dari segi pelabelan dan juga periklanan, yang mana pelabelan dan periklanan tersebut mestilah tidak melanggar prinsip-prinsip hukum syarak serta tidak menonjolkan unsur-unsur yang tidak sopan yang mana bertentangan dengan hukum syarak. Seterusnya, logo halal Malaysia yang digunakan dalam pembukusan bahan makanan laut hendaklah tidak digunakan pada produk yang dipromosikan sempena perayaan agama bukan Islam atau bersama dengan lambang agama bukan Islam, dan bahan pembukusan makanan laut mestilah tidak dibuat daripada bahan yang dikategorikan sebagai najis, yang mana
logo halal yang digunakan tu mestilah tidak bertentangan dengan logo halal Malaysia yang mengikut hukum syarat lah kiranya. Lepas tu promosi daripada produk tersebut mestilah tidak berkaitan dengan sempena perayaan yang melibatkan agama bukan Islam. Dan bahan makanan yang digunakan atau produk yang digunakan mestilah tidak dikategorikan sebagai najis, yang mana bercampur dengan najis. Okey. Sekarang kita tengok kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan, yang mana kita boleh lihat dalam Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, yang mana dalam Seksyen 43 ada menerangkan tentang pengendalian ikan segar. Yang mana pengendali makanan yang mengendalikan ikan segar, dia mestilah mematuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan, iaitu jika ikan segar dingin atau tidak dibungkus, tidak diedarkan, dihantar, disediakan atau diproses dengan segera selepas pendaratan ikan itu, ikan tersebut mestilah disimpan di bawah ais dalam kemudahan yang sesuai, dan ikan tersebut mestilah berada dalam pengaisan semula sekerap mana yang perlu. Lepas tu, ikan segar yang dibungkus mestilah didinginkan pada suhu menghampiri ais cair, dan juga pembuangan kepala dan isi perut ikan segar mestilah dijalankan secara bersih. Okey, sekiranya pengendali makanan dia tidak mematuhi peraturan 1 ini, maka dia melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan kesalahan tersebut, dia boleh didenda tidak melebihi RM10,000 dan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun. Okey, sekarang kita pergi kepada Seksyen 44, iaitu pengendalian krustacea atau moluska, yang mana pengendali makanan hendaklah mengendalikan krustacea atau moluska yang diproses menurut kehendak yang berikut, yang mana penunjukan yang pantas krustacea atau moluska dijalankan selepas dimasak, dan air yang digunakan bagi maksud ini adalah air minuman, atau jika tiada kaedah pengawitan yang lain digunakan, proses penyejukan diteruskan sehingga suatu suhu yang mencecah ais cair dicapai. Dan syarat yang kedua adalah pembuangan cengkerang atau pengupasan kulit krustacea atau moluska yang telah dimasak mestilah dijalankan dalam keadaan bersih untuk mengelakkan pencemaran kepada hasil itu. Okey, sama juga dalam seksyen ini juga dia menerangkan mana-mana pihak pengendali makanan yang tidak mematuhi peraturan 1 ini, dia telah melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan dia boleh didenda tidak melebihi RM10,000 dan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun. Seterusnya kita pergi kepada Seksyen 45, iaitu menyimpan ikan. Yang mana seorang pengendali makanan dia mestilah menyimpan ikan menurut kehendak yang telah ditetapkan, iaitu ikan segar, ikan yang sejuk beku yang tidak diproses, dan krustacea atau moluska yang telah diproses mestilah dikekalkan pada suhu yang menghampiri suhu ais cair. Yang kedua, ikan sejuk beku mestilah disimpan pada suhu di bawah minus 18 darjah Celsius pada semua bahagian hasil itu. Dan yang ketiga pula adalah ikan sejuk beku dalam air garam yang dimaksudkan untuk diproses sebagai makanan di dalam tin, dia mestilah disimpan pada suhu di bawah minus 9 darjah Celsius. Okey. Bagi pengendali makanan yang tidak mematuhi peraturan 1 ini, dia adalah melakukan satu kesalahan dan boleh disabitkan. Apabila disabitkan, dia boleh didenda tidak melebihi RM10,000 dan dipenjarakan tidak melebihi tempoh selama 2 tahun. Okey, kita pergi kepada Seksyen 46 pula, iaitu mengenai pengangkutan ikan, yang mana seseorang yang mengangkut ikan hendaklah mematuhi kehendak yang berikut, yang mana ikan segar, ikan yang sejuk beku yang tidak diproses, dan krustacea atau moluska yang telah diproses mestilah dikekalkan pada suhu yang menghampiri suhu ais cair. Yang kedua, ikan sejuk beku mestilah disimpan pada suhu di bawah minus 18 darjah Celsius pada semua bahagian hasil itu. Yang ketiga, ikan sejuk beku dalam air garam yang dimaksudkan untuk diproses sebagai makanan di dalam tin mestilah disimpan pada suhu di bawah minus 9 darjah Celsius. Okey, yang kedua, air daripada ais yang cair di dalam bekas yang digunakan untuk mengangkut atau menyimpan ikan itu mestilah tidak bersentuhan dengan ikan. Lepas tu, yang ketiga pula, ikan hidup yang hendak dijual di pasar hendaklah dibawa dengan cara yang tidak memudaratkan keselamatan makanan atau kebolehidupannya. Okey. Bagi mana-mana
seseorang yang mengangkut ikan, mana-mana dia tidak mematuhi peraturan ini, dia adalah melakukan satu kesalahan. Dan apabila disabitkan, dia boleh didenda tidak melebihi RM10,000 dan dipenjara tidak melebihi tempoh selama 2 tahun. Seterusnya, kita pergi kepada contoh-contoh bagi isu-isu yang berkaitan. Antara isu yang berkaitan adalah melalui kes GAIPK, iaitu Jabatan Agama Islam Perak, di mana telah menarik semula sijil halal bagi premis pemprosesan makanan hasil laut di lokasi hutan melintang Bagan Datuk. Selepas premis ini, dia gagal menepati manual prosedur persijilan halal Malaysia. Kemudian penolong pengarah unit pengurusan halal GAIPK iaitu Yusri Abdul Rani berkata, premis berkenaan telah diperiksa pada 14 November tahun lalu dan didapati terdapat beberapa perkara yang berbangkit membabitkan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemeriksaan mendapati bahawa premis berkenaan gagal mengemukakan surat lantikan penyelih halal di samping pihak syarikat juga masih belum mewujudkan program sistem jaminan keselamatan terhadap makanan. Selain itu, pekerja di premis berkenaan juga didapati tidak mengamalkan etika berpakaian yang bersesuaian selain pelabelan halal yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kemudian, sijil halal premis berkenaan ditarik berdasarkan keputusan mesyuarat pengesahan halal Perak yang berkuasa pada 27 Disember lalu kerana gagal mematuhi piawaian halal. Walau bagaimanapun, penarikan sijil halal berkenaan tidak menghalang premis pemprosesan makanan laut seperti berbola dan ikan itu mengemukakan permohonan semula sijil halal bagi mematuhi segala piawaian pensijilan halal Malaysia. Okey, ini adalah diambil kes daripada Singapura, iaitu melalui laporan Bulletin Harian pada tanggal 2 November 2019 yang bertajuk DNA babi ditemui dalam produk makanan laut tidak halal bukan isu keselamatan makanan. Okey, dilaporkan iaitu pengeluar makanan di Singapura mungkin tidak jujur dengan label produk mereka. Menurut pengkaji yang menjalankan ujian DNA pada makanan laut segar dan beku dari pasaraya. Okey, pasukan saintis daripada Universiti Nasional Singapura itu juga mendapati bahawa antara produk makanan dengan label yang salah termasuk berbola sotong dan udang yang mengandungi kandungan DNA babi. Menurut laporan The Straits Times, produk tersebut didapati di pasaraya berbeza di Singapura dan dijual oleh syarikat yang sama. Agensi Makanan Singapura berkata kandungan DNA babi dalam produk tidak halal itu mungkin disebabkan proses penghasilannya. Contohnya, syarikat pengeluaran makanan mungkin menghasilkan pelbagai produk termasuk makanan laut dan produk babi. Untuk itu, kandungan DNA babi mungkin diperkenalkan dalam produk makanan laut. Namun, ini bukan isu keselamatan makanan, tambahnya. Agensi tersebut juga mengesahkan bahawa ia mendapati kandungan DNA babi dalam produk berbola ikan dan menekankan bahawa kesemua produk tersebut tidak mempunyai sijil halal. Seterusnya kita akan pergi kepada satu kes di mana berkenaan satu kereta akhbar yang menyatakan berkenaan satu pengawet mayat telah ditemui dalam sumber makanan laut. Okay, dalam kes ini ialah sumber makanan laut ni penggunaan bahan kimia terlarang iaitu formalin atau nama saintifiknya formaldehyde untuk mengawet makanan laut telah ditemui terutamanya di dalam ikan dalam jumlah yang banyak. Larutan formalin ini sebenarnya digunakan untuk mengawet tisu organisma hidup seperti daging bagi menjadikannya tahan lama. Apa yang pasti, larutan yang sama juga digunakan untuk mengawet mayat manusia. Penggunaan bahan kimia ni secara berleluasa ke atas bahan makanan seperti ikan serta makanan laut yang lain telah lama disenari saintis dan pengguna. Namun kajian ni secara mendalam bagi mengesan penggunaannya kurang dilakukan terutamanya di negara kita. Berdasarkan Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Makanan UPM, iaitu Profesor Madya Dr. Fatimah Abu Bakar, ada menyatakan jika bahan kimia tersebut diambil melalui makanan boleh membahayakan kesihatan manusia. Larutan formalin ini boleh menyebabkan penyakit yang boleh dialami oleh seseorang yang menerima bahan kimia tersebut secara berlebihan. Antaranya adalah kanser paru-paru, kanser otak dan leukemia. Berdasarkan The National Occupational and Health iaitu NIOSH di Amerika Syarikat, larutan formalin ini amat berbahaya kepada kesihatan jika individu terdedah dengan bahan kimia tersebut pada kepekatan melebihi 20 bahagian per juta ppm.
Disebabkan menyedari keselamatan pengguna kini semakin terancam, beberapa pengkaji telah mencipta alatan yang dikenali sebagai teknologi biosensor. Biosensor ni menggunakan sejenis enzim bagi mengesan kehadiran larutan tersebut dalam makanan. Apakah itu larutan formalin? Larutan formalin ini lebih kenali dengan nama formaldehyde dehydrogenase, merupakan larutan bahan kimia yang tidak berwarna, mempunyai sifat yang mudah terbakar pada suhu bilik serta mempunyai bau yang agak menyengit atau tajam. Larutan ini boleh menyebabkan rasa terbakar pada mata, hidung dan paru-paru apabila terdedah pada kepekatan yang tinggi. Serta ia mudah larut dalam air dan tersejat udara. Larutan ini lebih banyak digunakan dalam sektor perkilangan seperti pembuatan kertas, papan lapis,